Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Muhammad Hafizi bin Razali dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian, insya-Allah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Kaifa nafhamu an-nusus al-mutasyabihah. Kaifa nafhamu an-nusus al-mutasyabihah. Al-Quran diturunkan ke bumi sebagai petunjuk kepada manusia. Umat Islam dituntut untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memahami ayat Al-Quran kerana bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran terlalu tinggi dan memerlukan kemampuan khusus untuk memahaminya. Di dalam Al-Quran ada disebutkan bahawa terdapat di dalamnya ayat muhkamat dan mutasyabihah. Ayat-ayat mutasyabihah ialah ayat-ayat yang samar tentang maksudnya bagi kebanyakan orang atau sebahagian orang. Terdapat juga ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui maksudnya, seperti ayat-ayat hal ghaib. Seterusnya, persoalan mengenai ayat mutasyabihah ini muncul sejak zaman salaf lagi. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, terdapat seorang lelaki yang sering bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihah ini sehingga boleh menimbulkan fitnah. Akhirnya, orang itu dipukul dengan pelepah tamar oleh Khalifah Umar Al-Khattab dan beliau dihalau keluar dari Madinah. Kaum muslimin juga dilarang untuk bergaul dengan lelaki tersebut. Hal ini dilakukan kerana ia merupakan cara supaya tidak munculnya fitnah terhadap agama Islam. Kemudian, ayat mutasyabihah kembali menjadi perdebatan dalam kalangan umat Islam. Setiap generasi melakukan penyelidikan sehingga munculnya ilmu baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang bermaksud, sebahagian buah-buahan syurga itu sama warnanya, tetapi tidak dari rasa dan hakikatnya. Seperti itulah adanya ayat mutasyabihah yang sama dari segi kalimah tetapi berbeza pada hakikatnya. Jenis ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat mutasyabihat mengandungi makna yang tersembunyi yang tidak mampu dicapai oleh akal fikiran manusia, mustahil diketahui oleh manusia, melainkan Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang bermaksud, dan pada sisi Allah kesemua kunci ghaib tidak ada mengetahuinya melainkan Dia. Contohnya seperti perkara ghaib, hari kematian dan hari kiamat. Yang kedua, ayat mutasyabihat yang diketahui maksudnya dengan penelitian yang mendalam tentang kandungan ayat mutasyabihat yang bersifat umum, ayat-ayat mutasyabihat yang bersifat samar akibat ringkas, panjang, berurutan dan seumpamanya. Contohnya seperti dalil di sebelah. Yang ketiga, ayat mutasyabihat yang berkenaan tentang akidah yang diketahui oleh Allah dan para ulama tertentu, bukan semua ulama. Ilmu pengetahuan yang tinggi dengan melakukan ijtihad dan tafsir terhadap Al-Quran. Maksudnya, makna-makna yang tertinggi yang memenuhi hati orang-orang yang suci jiwa dan hati. Salaf dan Halaf. Salaf ialah nama zaman yang merujuk kepada golongan ulama yang wujud pada kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad sehingga 300 Hijrah. Dari sudut bahasa, salaf ialah apa yang telah berlaku dan mendahului serta bermaksud sesuatu kaum yang mendahului dalam perjalanan. Perkataan ahli salaf dari sudut manhaj bermaksud generasi awal Islam yang hidup pada awal Hijrah sehinggalah 300 Hijrah. Ahli salaf merupakan antara generasi terawal di dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada Rasulullah diikuti dengan para sahabat, para tabi'in yang mewarisi pegangan, fahaman dan penghayatan Islam yang benar. Halaf dari sudut bahasa ialah kurun yang datang selepas satu kurun yang ditinggalkan. Mereka merupakan generasi umat Islam yang hidup selepas generasi salaf. Golongan halaf yang menghadapi kecelaruan pemikiran akidah
dalam mentafsirkan agama mengusahakan satu pendekatan yang baru, pendekatan yang lebih berkesan dan mudah difahami oleh akal manusia sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat semasa. Kehadiran golongan halaf bertujuan untuk menangani kekeliruan dalam mentafsirkan nusus agama daripada sebarang penyelewengan dan membersihkan akidah Islam daripada pemikiran falsafah, ketuhanan Yunani, batiniah, tasawuf falsafi dan kebudayaan lawa Parsi daripada terus-menerus bertapak dalam kalangan masyarakat Islam. Seterusnya, takwil dan tafwid. Antara ayat-ayat mutasyabihat mengandungi ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jika difahami secara zahir, ianya akan menimbulkan pengertian bahawa Allah mempunyai sifat yang sama dengan manusia. Bagi menjelaskan kekeliruan tentang perkara ini, ulama salaf telah menggunakan metod tafwid dan ulama khalaf telah menggunakan metod takwil. Takwil sudah digunakan oleh golongan Al-Quran dan As-Sunnah dan ianya berkisar tentang kewujudan dan kenyataan. Apabila takwil dikaitkan dengan berita, maka takwil tersebut adalah wujud dan nyata daripada apa yang disampaikan walaupun melalui mimpi. Pada era salaf, istilah ini juga digunakan untuk mengartikan bagi penjelasan tentang kenyataan ataupun sekarang lebih dikenali sebagai tafsir. Terdapat beberapa takrif takwil dari sudut istilah para ilmuwan. Antaranya ialah merujuk kepada makna al-mutasyabihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, takwil turut ditakrifkan sebagai keterangan al-mutasyabihat kepada akal. Pada sisi ilmuwan yang menggunakan takwil ini, kefahaman adalah tujuan al-mutasyabihat dimuatkan di dalam Al-Quran. Akhir sekali, takwil juga ditakrifkan sebagai keterangan al-mutasyabihat kepada nas. Perkataan nas di sini bukan bermaksud sebagai wahyu Allah, bahkan lebih kepada ucapan atau pengajaran kepada sekumpulan manusia yang didakwa maksum dan menggelarkan diri mereka imam. Selain itu, istilah tafwid digunakan oleh Al-Juwaini dalam Nisyamiyah ketika beliau membantah keras sikap takwil dan memperkenalkan tafwid yang dinisbahkan sebagai mazhab salaf. Akan tetapi di situ tidak diperincikan apa yang dimaksudkan oleh Al-Juwaini. Dari sudut istilah pula, makna tafwid ini tidak jauh makna dengan maksud literal, namun para ulama berselisihan faham tentang jenis perkara atau urusan dan penentuannya. Perselisihan ini berpunca daripada fahaman ilmuwan yang berbeza. Jadi terdapat beberapa takrif tafwid yang wujud, iaitu sebagai menyerahkan makna ayat mutasyabihat hanya kepada Allah. Walau bagaimanapun, penyerahan yang dilakukan tidak bermaksud membatalkan mafhum serta makna keterangan al-mutasyabihat kerana ianya dianggap sebagai perkara yang sia-sia. Takrif yang seterusnya ialah menyerahkan makna perkataan al-mutasyabihat kepada makna yang diberikan oleh bahasa Arab atau keadaan uruf. Dengan penyerahan ini, perkataan mutasyabihat dimaknakan dengan makna zahir lafaznya. Dengan takrif ini, tidak timbul makna al-mutasyabihat diserahkan sama ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau bahasa Arab seperti mana dua takrif yang terdahulu. Seterusnya pula ialah contoh ayat mutasyabihat dan pendapat daripada ulama salaf serta khalaf terhadap ayat tersebut. Seperti yang kita semua sedia maklum, ayat-ayat mutasyabihat mempunyai makna yang hampir sama dengan makna yang kita ketahui di dunia. Akan tetapi pada kebenaran serta hakikatnya adalah jauh berbeza. Sebagai contoh, nama-nama Allah serta sifatnya, meskipun nama-nama tersebut serupa atau sama dengan nama makhluk, akan tetapi pada hakikatnya adalah tidak sama. Para ulama, mereka lebih mengetahui akan makna lafaz-lafaz tersebut dan mereka dapat membezakannya. Salah satu contoh ayat mutasyabihat yang saya akan beritahu pendapat ulama tentangnya ialah ayat dari surah Taha, iaitu Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul 'azim.
Ulama salaf telah berkata tentang apa yang telah dimaksudkan dengan beristiwa. Jika beristiwa itu dimaksudkan dengan makna yang zahir, ianya ialah bersemayam ataupun duduk. Akan tetapi, pada hakikatnya, kita tidak tahu bahawa istiwa itu apakah maksudnya. Maka, ulama salaf telah menyerahkan pengertian dan maksud ayat-ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna sebenar istiwa itu tidak perlulah kita tercari-cari dan tertanya serta mempersoalkan, kerana ianya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sesiapa bertanya tentangnya, menyibukkan diri menyelidikinya, maka dia telah melakukan bid'ah, kerana ianya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bagi ulama khalaf pula, mereka berkata bahawa apa yang telah dimaksudkan dengan istiwa ialah penguasaan dan kerajaan, iaitu Arash, dan yang di bawahnya itu ialah milik dan di bawah kekuasaan Allah. Menurut ahli khalaf juga, makna zahir bagi istiwa ialah istaqarra dan a'la, iaitu menetap atau meninggi di atas sesuatu. Maka haruslah untuk menggunakan makna majaz, iaitu perumpamaan ataupun makna yang tersirat, iaitu al-malika yang memberi maksud menguasai serta memiliki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman yang memiliki dan menguasai arasnya. Di sini dapat diketahui bahawa Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Kesimpulan yang boleh kita perolehi daripada tajuk di atas adalah berdasarkan pendapat ulama salaf dan khalaf dari setiap aspek. Untuk memahami nas mutasyabihat, ulama salaf menerima dua kaedah sahaja, iaitu tafwid makna dan takwil makna. Lebih selamat dalam mazhab salaf bermakna apabila seseorang itu menentukan satu makna bagi ayat tertentu, seperti dalam mazhab khalaf boleh jadi ia tersalah kerana ia adalah makna yang tidak 100% betul. Dengan itu, seseorang itu mendedahkan dirinya kepada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Sebagai penutup bicara, dapat disimpulkan bahawa kitab-kitab tafsir Al-Quran dan juga kitab syarah hadis mengambil peranan yang besar dalam membincangkan nas-nas yang mutasyabihat ini. Justru, sesiapa yang mempunyai kemusykilan, rujuklah kembali kitab-kitab tersebut yang berasaskan sumber yang sahih. Apa yang penting ialah seorang Muslim tidak terjerumus menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dan sesiapa pun di kalangan makhluknya. Tidak juga sehingga menafikan apa-apa sifat yang telah diisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.